Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata, habislah Mahathir kena tibai kau kali ini. Ada juga yang kata, abang long besar tibai Mahathir. Ada juga yang kata, Mahathir dah kena serangan kau kali ini, kata mereka. Melihat kepada komen itu, kita terdetik apa sebenarnya yang jadi dengan Mahathir. Padahal Tun Mahathir merupakan pemimpin antara pemimpin legenda yang pernah memimpin negara ini, yang pernah diangkat sebagai negarawan terulung di negara ini. Tapi kini menurut netizen sudah ditolak para pengundi, buktinya dalam PRU di Parlimen Langkawi. Dan terbukti Mahathir bukan saja kalah, bahkan kalah teruk sehingga kehilangan wang deposit. Hari ini Mahathir melalui laporan myKMU.net, Mahathir kena lipat lagi. Dengan kata lebih baik tumpu amal ibadat, jangan sibuk soal PRK. Ada netizen yang setuju dengan lipatan ini. Mereka kata benar, Mahathir yang sudah berusia terlalu tua, kata mereka, yang kini mencecah 98 tahun, sepatutnya lebih mengutamakan amal ibadat daripada sibuk-sibuk lagi soal PRK, soal pilihan raya dan sebagainya. Kata mereka, jangan sampai sudah terlambat baru tengada, jangan sampai sudah dipanggil barulah nak tengada, kata netizen. Namun demikian, apa pula yang dipersoalkan oleh pemimpin UMNO ini, yaitu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Apabila beliau memberikan nasihat kepada Mahathir Mohamad, secara rasmi mengatakan elok tumpukan perhatian kepada amal ibadat saja, kata Zahid, apabila mendengar ramalan daripada Mahathir. Pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi berkata demikian ketika diminta mengulas ramalan Mahathir bahawa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Mahathir yang mengasas dan meninggalkan dua parti berasaskan Melayu sejak keluar daripada UMNO dipetik portal dalam talian Free Malaysia Today sebagai berkata, DAP berkemungkinan mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri itu kerana perpecahan di kalangan pengundi Melayu, manakala pengundi Cina tetap bersatu. Mahathir berkata pada masa lalu orang Melayu bersatu di bawah UMNO yang membolehkan parti itu dan BN memperoleh majoriti 2/3 di Parlimen. Kempen PRK KKB bermula hari ini dengan pertandingan 4 penjuru antara calon PH Pang Syok Tau dari DAP, calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud dari Bersatu, calon Parti Rakyat Malaysia Hafiza Zainuddin dan calon bebas Nyau Ki Zen. Kerusi itu kosong berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong bulan lalu. Secara berasingan, Zahid turut menyeru ahli politik termasuk daripada BN supaya berhenti menggunakan video lama untuk berkempen memandangkan realiti politik di negara ini telah pun berubah. Ini selepas Ketua Pemuda MCA Lian Tian Shun Jumaat lalu berkongsi video lama Pang membidas BN di media sosial. Ada saja video lama pemimpin Parti Islam minta sokong DAP. Oleh itu, pada pendapat saya, tutup buku lama, buka buku baru, kata Zahid. Sementara itu, Zahid menegaskan semua parti dalam kerajaan terbuka untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Kami mempunyai komitmen yang berkesinambungan dan akan komited untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, kata timbalan Perdana Menteri itu. Tambahnya, pilihan raya umum ke-16 akan datang akan menentukan hubungan semua 18 parti dalam kerajaan perpaduan yang berkongsi objektif yang sama untuk mempertahankan kestabilan politik negara.
PRU 16 akan menentukan bagaimana kestabilan politik dan perpaduan hati dan fikiran dalam kalangan 18 parti ini dapat dipertahankan. Pada pendapat saya, kata beliau, 152 ahli parlimen yang menunjukkan lebih 2/3 majoriti mesti dikekalkan, katanya lagi. Bulan lalu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, dalam episod podcast Keluar Sekejap bahawa impian parti itu adalah untuk menjadikan Anwar berkhidmat penggal kedua sebagai Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Semalam, isu yang paling hangat semasa penamaan calon untuk pilihan raya kecil KKB atau Kuala Kubu Baharu ialah tentang isu kekhawatiran dan isu kegelisahan para pengundi di KKB berkaitan dengan ketulinan akademik salah seorang daripada calon yang bertanding di PRK KKB tersebut. Calon yang dimaksudkan ialah calon daripada Perikatan Nasional. Mereka kata bagaimana keputusan akademik ataupun akademik beliau itu boleh diperoleh dengan begitu cepat. Ada juga yang menulis begitu luar biasa kerana dalam masa yang singkat telah berjaya memperoleh ijazah ataupun sijil akademik yang tinggi, kata mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa adakah dengan itu kelayakan calon Perikatan Nasional itu ditarik balik atau dibatalkan? Adakah kelayakan pencalonan beliau itu ditarik balik? Namun demikian, akhirnya calon tersebut tampil memberikan kenyataan yang ditunggu-tunggu. Kalau kemarin dia enggan memberikan komen, no comment, tapi hari ini akhirnya persoalan itu dapat dijawab, tapi tetap mendapat perhatian netizen. Lebih banyak persoalan mula timbul daripada jawapan. Karena kata mereka, kenapa kemarin jawapannya no comment, tapi hari ini tiba-tiba pula ada jawapan yang begitu cepat sekali, kata mereka. Adakah itu menunggu sesuatu pertolongan atau sebagainya, kata mereka. Walau bagaimanapun, menurut catatan di Malaysia kini, isu sijil calon Perikatan Nasional sudah selesai. Kini akan fokus kepada pilihan raya, kempen pilihan raya kecil. Itu kata calon Perikatan Nasional. Calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud tidak mahu mengulas lanjut mengenai pertikaian kesahihan taraf pendidikannya selepas Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA Advance mengesahkan lanjutan pengajiannya di institusi itu. Saya menyadari ramai yang bercakap dan membicarakan berkenaan isu pendidikan saya lalui dalam pembelajaran saya di UMPSA. Saya memberi respon kepada pihak media untuk tidak mahu ulas lanjut atau fokus saya untuk melalui tempoh kempen dengan penuh hikmah dan adil dan menyantuni seberapa ramai pengundi yang bakal memilih pada 11 Mei 2024 kelak, katanya. Namun, lanjutan perbincangan mengenai latar belakang peribadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas penjelasan Dr. Ahmad Johari Muhammad, Pegawai Eksekutif UMPSA Advance, yang mengesahkan lanjutan pengajian saya yang sah, yang sepatutnya saya tak perlu ianya diperjelaskan, katanya kepada hantaran di media sosial. Sebelum ini, poster mengenai biodata Khairul 54 tahun yang dikongsi mencetus tanda tanya terutama mengenai latar belakang pendidikan. Beberapa pihak termasuk pemimpin UMNO kemudian menyoal kelayakan pendidikan calon PN itu yang memperoleh diploma eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 dan 2 tahun kemudian mendapat ijazah sarjana eksekutif dari UMPSA. Pemagang diploma dilaporkan boleh melanjutkan pengajian terus ke peringkat sarjana eksekutif di UMPSA
dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan pengalaman kerja yang telah ditetapkan serta pemohon perlu melepasi pengiktirafan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu ROPE di institusi pengajian itu. Terdahulu, Khairul berkata dia tidak akan goyah dengan serangan peribadi itu. Saya tak buat salah, saya hantar sijil itu bukan dari Sri Lanka, bukan Vietnam. Sijil yang saya serah itu dari Malaysia sendiri. Pihak yang mempertikaikan boleh menghubungi universiti itu untuk membuat pengesahan, katanya. Saya tak menipu, itulah pendirian saya. Sekarang ini mereka cuba uji saya dalam PRK ini, ujian dan halangan ini macam, katanya. Kalau saya melatah, dia akan cakap baru jadi calon dah goyah. Yang penting saya jujur, saya ikhlas, saya tak menipu perjuangan kita untuk memastikan PN menang, katanya pada majlis ceramah Taman Batu 30 Uluyam Hulu Selangor. Khairul akan dicabar calon PH Pang Syok Tau dan dua calon lain Hafiza Zainuddin PRM dan Nyew Ki Zen bebas. Kuala Kubu Baru yang dikenali sebagai kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu 46%, Cina 30% dan India 18% dan lain-lain 6%. Seramai 40.226 pengundi layak mengundi pada PRK ini. Daripada jumlah itu, seramai 39.362 orang adalah pengundi biasa, 238 orang tentera dan pasangan, 625 orang polis dan seorang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPRM mengumumkan PRK Dun Kuala Kubu Baru akan diadakan pada 11 Mei, manakala tarik undi awal pula diadakan pada 7 Mei depan. Saudara, ada komen daripada netizen berkait isu ini ialah ada yang kata mereka nak tengok sijil itu secara fizikal. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini ialah melibatkan menantu Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini SPRM sudah nyatakan bahawa mereka mempunyai lokasi atau petanda baru di mana kedudukan anak ataupun menantu Muhyiddin Yassin itu. Hari ini lebih menggemparkan kita. Persoalan besar mula timbul. Bila nak cekup menantu Muhyiddin dan Jolo? Sudah bertahun-tahun terutamanya Jolo dicari dikesan oleh kerajaan. Tetapi nampaknya masih gagal lagi. Walau bagaimanapun kita berdoa berharap supaya PDRM terus dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Bahkan kita memuji sebenarnya kehebatan dan juga ketangkasan PDRM, khususnya SPRM, berusaha mengesan Jolo. Sebenarnya bukan mudah untuk membawa pulang Jolo, perlu mulai proses yang sangat panjang. Bagaimanapun tidaklah salah juga untuk netizen maupun ahli politik mula bertanya, khususnya menantu Muhyiddin, bila nak cekup menantu Muhyiddin dan Jolo. Ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan pihak berkuasa seakan perlahan dalam bertindak menangkap dan membawa balik penjenayah komersil yang melarikan diri ke luar negara. Nampaknya SPRM dan PDRM kena belajar kaedah baru mengesan dan membawa balik penjenayah VIP yang melarikan diri untuk didakwa, kata Puad Zarkasi. Intel dua agensi penguatkuasaan ini masih ketinggalan, kata beliau lagi, dalam bab pelarian komersil. Taraf VIP, katanya pada satu kenyataan hari ini. Puad antaranya menyentuh mengenai kes Adlan Berhan, menantu kepada pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin, yang melarikan diri ke luar negara kira-kira setahun lalu. Sehingga Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia, juga Ketua Penerangan Pakatan Harapan, berkata, Muhyiddin Yassin jangan sekali-kali mahu cuba mengomen kerajaan yang ada sekarang ini kerana tiada standing moral untuk Muhyiddin, kata beliau. Kalau nak komen kerajaan hari ini, kata Fahmi, bawa dulu pulang menantu baru komen tentang kerajaan, katanya.
Ini berkait kerana tindakan menantu Muhyiddin yang tak nak pulang untuk menghadapi pertuduhan pendakwaan di mahkamah. Jadi itu sebabnya, kata Fahmi, jangan cakap sembarang kalau tak bawa pulang dulu menantu, kata beliau. Rakyat tidak teruja bila SPRM kata mereka ada petunjuk baru di mana menantu Muhyiddin Yassin bersembunyi, kata Puad. Apa yang mereka mahu ialah bila Adlan Berhan akan dibawa balik dan didakwa, kata Puad lagi. Selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin iaitu Nabilah, SPRM juga sedang memburu Peguam Mansur Saad, seorang tokoh penting dalam NERS Sendirian Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka melarikan diri dari negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu, SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki pada 25 April lalu berkata, pihaknya mempunyai petunjuk baru keberadaan Adlan yang dikehendaki atas dakwaan rasuah. Potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu, kata Azam, menjelaskan SPRM sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Dalam pada itu, Puad juga membangkitkan mengenai ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo yang bertahun-tahun dikehendaki atas peranannya dalam skandal 1MDB. Jolo sudah bertahun hidup mewah di luar negara. Rakyat jemu mendengar alasan, kata Puad lagi. Sebelum ini, bekas wartawan Wall Street Journal, Wright dan Hope mendakwa mereka telah menerima banyak maklumat yang menunjukkan bahawa Jolo berada di China dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Antara lain, mereka mendakwa Jolo dilihat di Disneyland, Shanghai pada tahun 2019 dan istrinya, Jesselyn Chuan Tek Ying, memohon untuk menyertai kelab kapal layar di Raja Hong Kong pada tahun 2018. Malaysia tidak dapat mengesahkan dakwaan itu secara bebas. Pihak berkuasa telah memfailkan sebanyak 13 pertuduhan terhadap Jolo, walaupun tanpa kehadirannya, dan telah memperoleh notis merah daripada Interpol terhadapnya pada tahun 2018. Sebenarnya, ramai netizen yang memang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Puad Zarkasi, terutamanya Jolo, bila nak bawa pulang Jolo. Silap-silap hari bulan, banyak cerita yang akan diketahui kalau Jolo mampu dibawa balik. Kita berdoa supaya SPRM dan PDRM dapat maklumat yang diperoleh. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.